Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Rusli, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini dengan tuan-tuan untuk kita bercerita sedikit sebagai mukadimahnya tentang kepentingan sunnah di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata demi sesungguhnya tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidak sekali-kali, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, mereka tidak dinamakan sebagai orang yang beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah apabila mereka menjadikan kamu sebagai pemutus dalam semua perkara yang mereka berbalah itu. Allah dalam ayat ni Allah Ta'ala sumpah, Allah Ta'ala kata tidak akan beriman satu puak yang mana selagi mana mereka ini tidak menjadikan Nabi sebagai pemutus dalam perkara yang mereka berbalah itu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka juga tidak dinamakan beriman apabila Nabi dah memberikan keputusan, mereka tak puas hati dengan keputusan Nabi. Allah Ta'ala kata nak jadi beriman ni bukan hanya dengar cakap Nabi. Nak jadi beriman, nak sempurna iman, dengar cakap Nabi. Jadikan Nabi sebagai pemutus, pembuat keputusan dalam hidup. Tapi bukan itu saja. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, mereka mesti rasa keputusan Nabi itu tak berat untuk mereka pikul dan untuk mereka lakukan. Tentu agak-agak hari ini ramai agak ustaz-ustaz kita kena kecam kan, kena sekat, tak boleh masuk mana-mana negeri yang tertentu, hanya semata-mata mungkin kerana mereka membaca hadis yang bercanggah dengan amalan Melayu Nusantara. Maka mereka dianggap sebagai pemecah belah masyarakat, mereka dianggap sebagai orang yang mengelirukan masyarakat, sedangkan mereka hanya mempromosi apa yang Nabi anjurkan kerana mereka beriman dengan ayat ni. Dan kita yang mengatakan kita ni ahlu sunnah ni tuan-tuan, orang yang mengamal sunnah, orang yang cinta sunnah, orang yang pertahan sunnah. Tapi kita mengaku kita ahli sunnah, bila mana orang bagi tahu tentang sunnah, kita panah hati. Pasal apa? Kata ahli sunnah. Sepatutnya kita ahli sunnah, bila dengar satu sunnah yang baru, tak ada siapa boleh dabik dada dalam dunia ni untuk kata dia paling alim melainkan Nabi lah. Nabi paling alim dalam dunia ni. Selain daripada Nabi, ada ruang-ruang dan lompong-lompong kejahilan dalam diri dia. Sehinggakan Abu Bakar pun ada hadis yang tak sampai kat dia. Sehinggakan Umar yang paling rapat dengan Nabi pun ada hadis yang tak sampai kat dia. Apatah lagi kita sebagai umat yang hidup jauh daripada zaman era Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti ada hadis yang kita jarang dengar, mesti ada hadis yang baru pertama kali kita dengar. Orang datang kat kita baca hadis, tuan-tuan ni hadis Nabi, tuan-tuan ni yang Nabi anjurkan. Kita bawa pula tafsiran para ulama. Ini kata Al-Imam Syafi'i ketika mana menghuraikan hadis ni. Saya tak tahulah orang Penang terkejut ke tak terkejut saya jadi imam tadi. Kan?
Saya jadi imam, tadi ada yang terkejut kot, dia kata tak ada doa ke? Kan, wirid pun slow. Sebenarnya inilah pilihan Al-Imam Syafi'i. Tak salah tuan-tuan, kita nak zikir angkat suara tak salah, selagi mana tak ganggu orang kan. Tapi antara zikir slow dengan kuat, bagi orang yang dah reti untuk wirid, afdalnya adalah merendahkan suara. Ini yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia. Tapi tuan-tuan mungkin faham, mungkin saya pergi satu masjid, dia orang suruh saya jadi imam. Ada satu masjid suruh saya jadi imam kat Ipoh, saya cerita dulu kan. Lepas saya keluar aja sembahyang Isyak, keluar siapa panggil Pak Imam Wahabi ni mari sini, sesat ni. Hanya kerana kita nak mempromosi dan mengamalkan sunnah, tiba-tiba kita dikecam. Kita kena beriman balik dengan ayat ni, kena renung balik dengan ayat ni. Kalau hanya semata-mata, tapi Tuhan sebut dua benda yang sangat penting, iaitu menjadikan Nabi pemutus dan mesti rasa ringan. Mesti rasa bila dengar sunnah tu lapang dada. Bukan bila dengar sunnah rasa beban. Bila dengar sunnah rasa tak boleh bagi ke orang ni, takut orang keliru. Tuan-tuan, orang lain tak keliru, kita je keliru. Sebab kita tak mari kuliah. Kalau mari pun duduk kat tangga masjid lah, sambil isap rokok. Isap vape, rokok tak boleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mesti ada dua benda ni nak jadikan kita beriman. Ada orang yang kadang-kadang dia terima sunnah Nabi, dia kata memanglah yang tu sunnah, tapi kita tak nak buat lah, rasa susah kot nak buat. Tapi saya puji Mufti Pening. Saya bukan puji Mufti Pening sebab apa? Sebab nak bodek ke apa, tapi sebab dia buat benda bagus. Subuh dia apa, azan 2 kali. Sunnah azan 2 kali. La yaghrannakum azanu Bilal, kulu washrabu hatta yu'adhdhina lakum Ibn Ummi Maktum. Jangan kamu terperdaya dengan azan Bilal, kerana fa inna Bilal yu'adhdhin bil lail. Kerana Bilal azan pada waktu malam. Bilal azan sebelum subuh. Sebelum 15 minit, 10 minit sebelum subuh, Bilal azan dulu. Nabi kata jangan terpedaya, makan dan minum kalau kamu puasa. Kalau kamu sedang bersahur, makan lagi, boleh makan. Sehingga Ibn Ummi Maktum azan. Kerana Ibn Ummi Maktum dia tidak azan melainkan selepas terbitnya fajar. Maka ada orang nak buat benda ni. Orang yang ada kuasa, yang disuruh untuk menjaga agama, nak buat benda ni. Kita sebagai ahli sunnah, bila kita tahu benda ni sunnah, kita terima, kita sokong. Bukan kita kata tak payah buat kot, lagi orang belik, satgi saya pula kena kecam. Tuan-tuan, dalam dunia ni, usah kata orang yang nak bawa sunnah, artis pun kena kecam. Ada artis kena baling dengan telur busuk. Padahal dia bukan tegur orang, kutuk orang, dia menyanyi je. Menyanyi pun ada orang tak suka. Apatah lagi orang yang nak mengubat, orang yang nak mengubah masyarakat, nak bagi tahu tuan-tuan benda ni salah, benda ni betul, benda ni salah. Yang tuan-tuan buat selama ni bukan yang macam mana yang Nabi ajar. Mestilah kena kecam. Dah kalau dah takut, tak usah dabik dada lah ahli sunnah kan. Saya bukanlah marah dah kan, tapi nak menyatakan kekecewaan jugalah. Kerana orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, kita tak nampak sunnah mana yang dia bela. Orang yang buat pertubuhan ahli sunnah, walaupun pelik, macam mana ahli sunnah boleh buat pertubuhan, kita pelik. Lepas ni tuan-tuan buat pertubuhan mazhab Syafi'i, siapa tak masuk NGO tuan-tuan, kira bukan mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i bukan mana-mana orang punya, dia satu aliran sekolah pemikiran. Tiba-tiba boleh buat pertubuhan, kita pening. Boleh claim pula saya presiden Aswaja, presiden ahli sunnah wal jamaah. Saya kata presiden bukan kau, presiden ahli sunnah wal jamaah lah Nabi. Mana boleh orang ambil jawatan tu? Mesti ada dua benda ni. Kalau terima saja, tapi terima dalam keadaan jiwa yang berat, dalam keadaan jiwa yang terpaksa, juga tak beriman. Juga tak beriman. Kerana ada puak di zaman Nabi yang terima sunnah Nabi, buat sunnah Nabi, tapi dia rasa berat. Siapa dia? Munafiqun. Orang munafik. Mungkin orang munafik amal sunnah banyak daripada kita.
Tapi kelebihan kita berbanding orang munafik amal sunnah, orang munafik buat sunnah belakang Nabi, semayang belakang Nabi, berimamkan Nabi, tetapi mereka mengamalkan sunnah dalam keadaan terpaksa. Mereka amalkan sunnah dalam keadaan benci kepada sunnah. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati. Jangan sampai kita ni bila nak mengkritik satu puak sehingga kita terkutuk sunnah Nabi. Sehingga kita benci pada satu puak kerana berbeza dengan kita. Kita kutuk amalan dia sedangkan amalan dia bersumberkan daripada sunnah. Maka secara tidak langsung kita telah memperlekehkan sunnah yang telah sabit daripada Nabi. Sedangkan kita kata apa? Kita kata Nabi itu adalah Nabi aku. Dan kita kena ingat tuan-tuan, Nabi diutuskan di atas muka bumi ni bukan hanya nak jadi pereka fashion yang nak tunjuk kat kita cara nak pakai jubah, cara nak pakai ridak, cara nak pakai serban semata-mata. No. Itu bukan tujuan utama Nabi. Tujuan utama Nabi diutuskan di atas muka bumi ni nak mengajar manhajul hayah. Metodologi bagaimana kita nak menghidupkan dunia ni dengan ajaran yang benar. Bermula daripada kita lahir sampai kita tutup mata. Bermula daripada masuk tandas sampai nak takbir negara. Sunnah bukan hanya secluded, hanya pada pakaian, hanya pada penampilan, hanya pada bab makan. Nabi makan 3 jari, kita nak tiru. Okeylah. Baguslah. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Kena pastikan ibadat kita selari dengan ibadat Nabi. Kena pastikan tata cara hidup kita, urusan kita dengan manusia selari dengan apa yang Nabi tunjukkan. Ini yang disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah ketika mana membicarakan tentang tujuan dia menulis Zadul Ma'ad. Dia kata apa? Saya nak meneliti ataupun saya nak menjelaskan kepada pembaca apa yang Nabi pilih untuk diri dia. Kerana apa yang Nabi pilih untuk diri dia, akmalul hadi, itulah selengkap-lengkap cara hidup. Maka untuk mukadimah ni, saya tengok dekat 10 minit. Saya kena berhenti 8 suku. Ada soalan? Ya. Seorang gadis, umur dia 20. Dia punya kawan itu umur 50 lelaki. So dia tanya, zaman Nabi dengan Aisyah jarak itu jauh juga, tapi sekarang kenapa pula tak direstu daripada ibu bapa? So dia tanya, adakah ilmu yang jauh itu kahwin yang perempuan muda ni sunnah? Okey. Soalan ni tuan-tuan, soalan bagus ya, soalan. Nabi kahwin dengan Aisyah, umur Nabi tua, Aisyah muda. Tapi bila kita masuk zaman kita, orang umur 50 lelaki nak kahwin dengan orang perempuan umur 20 macam tak berapa nak diterima. Kan? Jadi sebenarnya ginilah. Sunnah ni, ada orang disalah faham. Kadang-kadang dia ingat sunnah ni, Nabi kahwin dengan Khadijah. Umur Khadijah berapa? Berapa? Semua tak berani nak jawab kan? Nabi kahwin dengan Khadijah yang masyhur, yang dalam masyarakat Melayu ni 40 lah. Kan? 40. Walaupun sebenarnya tidak begitu kuat riwayat tu. Riwayat yang kuat, Nabi kahwin dengan Khadijah umur 25. Maksudnya sama umur lah. Tapi lah kalaulah kata kita terima 40 tu. Kita terima 40 tu. Maka ramai orang kata sunnah orang nak kahwin ni pilih umur 40. Tak betul juga. Kerana Nabi kahwin dengan Aisyah, Aisyah muda. Nabi kahwin dengan Saudah. Saudah dah tak larat nak layan Nabi pun. Sampai Saudah hadiahkan hari dia pada Aisyah. Maksudnya sunnah dalam bab kahwin ni dia bukan tengok umur. Sunnah dalam bab kahwin ni tengok kesesuaian. Ada perempuan dia tengok orang dia umur 20, dia tengok orang umur 20 dia kata tak handsome, macam budak. Dia tengok orang umur 50 dia kata handsome sungguh. Maka bila macam tu kira sesuai lah kan. Tapi apa pun bergantung pada wali jugalah, sebab orang perempuan ni perlu wali. Orang perempuan ni perlu wali kerana bila jadi masalah nanti wali lah yang nak bela dia. Kan, lagi nanti kena smackdown dengan suami dia kan. Baik wali lah yang nak bela dia. Maka sunnah dalam perkahwinan ini Allah Ta'ala sebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah kamu
mana-mana yang baik bagi kamu di kalangan wanita, mana yang sesuai. Kita tengok, kita berkenan, okeylah. Dia tak kira umur sangatlah. Gitu. Ya tuan. Waalaikumsalam. Ustaz, diuraikan hadis yang Ibnu Mas'ud dengan ketetapan dalam masa 40 hari itu, yang hujung tu, yang kata ada di antara kalian yang melakukan amal ahli syurga, jarak antara kamu ditulis hasta, tapi ketetapan Allah mendahulunya dan jadi ahli neraka, dan begitu je sebaliknya ahli syurga. Kita uraikan. Okey, hadis ini dikritik oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia Sunnah Nabawiyah Baina Ahli Hadis wa Ahli Fiqh. Dia kata kerana hadis ni ada bau-bau Jabariyah. Jabariyah ni maksudnya satu orang masuk syurga ke neraka ke bukan dengan amalan dia tapi dengan ketentuan Allah. Sebab Nabi kata dalam hadis tu, satu orang di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga, dekat dah dia nak masuk syurga tu. Tak tinggal melainkan satu hasta. Tiba-tiba ketetapan Tuhan mendahului, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Baik, sebenarnya hadis ni walaupun dikritik oleh Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali ni hebatlah ulama Mesir, dan saya pun banyak juga baca kitab dia, dan kitab-kitab dia bagus. Walaupun ada beberapa pandangan dia yang saya tak setuju, tapi dalam masalah ni saya tak setuju dengan dia. Kerana seolah-olah dia tidak memahami hadis ni dengan baik. Kerana kalau kita duk perhati hadis ni, sebenarnya bukan Nabi nak kata satu orang masuk syurga ke neraka dengan ketentuan Tuhan. Hadis ni bercerita tentang ilmu Tuhan. Fayasbiqu alaihi alkitab, maksud dia ketetapan Tuhan, ilmu Tuhan telah mendahului dia. Maksudnya sebelum dia tahu dia nak amal dengan amalan ahli neraka, Tuhan tahu dah satu hari nanti hamba aku ni dia akan amal dengan amalan ahli neraka dengan pilihan dia, bukan dengan paksaan Tuhan. Satu orang, tuan-tuan, hari ini tuan-tuan datang ke surau nak dengar satu kuliah, ada tak orang paksa? Ke bini paksa? Tak kan? Tak ada orang paksa, tuan-tuan datang dengan rela. Maka dengan pilihan kita akan dinilai sebagai pahala. Satu orang dia pilih untuk jadi jahat. Tak ada orang paksa dia pilih untuk jadi jahat. Tapi Tuhan tahu dia akan pilih untuk jadi jahat pada satu masa. Tuhan tahu. Maka hadis ni bercerita tentang ilmu Tuhan. Dia bukan bercerita tentang pilihan. Pilihan kita sendiri. Tapi Tuhan tahu apa yang kita akan pilih. Sebab itu saya sebut dulu kan, dalam kuliah saya sebut. Saya kata, tuan-tuan, kita ahli sunnah, kita percaya di akhir zaman nanti ada mizan. Di akhir zaman nanti amalan kita akan ditimbang. Akan diletakkan pahala, akan diletakkan dosa. Timbang, tengok mana lebih berat. Tuan-tuan, timbang ni nak buat apa? Agak-agak tuan-tuan, timbang ni nak buat apa? Nak tahu dia ahli syurga ke ahli neraka kan? Tuhan ni tak tahu ke sebelum timbang? Sebelum timbang Tuhan tahu dah. Bahkan kita belum lahir lagi. Apa kata hadis Ibnu Mas'ud tu? Dia kata wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kan? Malaikat Allah Taala hantar dekat janin lepas umur 40 hari akan dihantar malaikat, akan disuruh tiupkan roh, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, malaikat ni akan diperintahkan dengan 4 perkara. Bi katbi amalihi wa rizqihi wa ajalihi, akan disuruh untuk ditulis amalan dia, ajal dia, rezeki dia, syaqiyun au sa'id, sama ada dia ni celaka masuk dalam neraka ataupun dia gembira masuk dalam syurga. Allah Ta'ala tahu kita akan masuk ke mana. Kerana ilmu Allah itu tidak terbatas. Tapi Allah Ta'ala bagi kita timbangan ni bukan untuk dia, kerana dia tahu dah. Tapi dia timbang ni untuk kita, supaya kita bila dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, moga Allah jauhkan kita daripada neraka. Kalau kita ni dimasukkan ke dalam neraka, kita tak rasa Allah zalim kita. Kalau tak timbang, Tuhan ambil terus masuk dalam neraka, kita tak tahu. Aku masuk neraka ni belum timbang lagi, tak nampak lagi depan mata. Maka Allah Ta'ala timbang amalan kita depan mata, supaya kita sendiri tengok. Kita bila dikenakan oleh Allah dengan azab, kita akan mengaku sebenarnya azab tu kena kerana amalan aku sendiri. Boleh tak? Maka hadis ni bercerita tentang ilmu Tuhan, bukan bercerita tentang pilihan.
yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Allah Ta'ala beri pilihan kepada kita. Kita pilih nak jadi apa, nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, kita pilih. Tapi pilihan kita Allah Ta'ala tahu. Seperti mana seorang guru dia tahu. Kita baru dapat SPM baru ni kan, baru keluar result SPM, cikgu dia boleh agak anak murid dia, yang ni fail dia tahu, yang ni lulus. Tiba-tiba dapat keputusan anak murid dia marah kat dia, betul-betul fail cikgu, kenapa cikgu ramal saya fail? Takkan nak salahkan cikgu. Cikgu cuma meramal melihat kepada perangai anak murid tu. Maka kita tak boleh salahkan Tuhan, kerana Tuhan tu ilmunya tidak terhad, ilmu Tuhan tidak terbatas. Maka Tuhan tahu kita akan pilih apa, tapi dia beri kita pilihan. Engkau pilih, setiap pilihan akan diberikan ganjaran. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memberi ilham sama ada nak kepada kejahatan ataupun kepada takwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya tak boleh lama tuan-tuan, masa pun dah tamat. 2 soalan je saya boleh ambil kerana mukadimah agak panjang sikit. Mudah-mudahan ada manfaat, dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan.